Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam kelas RBT pada hari ini, kita akan belajar untuk mengenali komponen-komponen dalam projek microbit. Okey, jom. Okey, ini adalah contoh set microbit yang dijual di pasaran. Kebanyakan sekolah dah beli dan ada di bengkel RBT. Ya, ini contohlah, dia ada banyak company yang berbeza-beza. Ini contoh yang dibeli oleh sekolah saya. Dan kalau anda berminat, sebenarnya kalau anda berminat untuk belajar lebih mendalam tentang robotik, anda boleh beli. Di Shopee pun ada jual, tapi harganya agak mahal sedikit lah, dalam RM100 lebih. Tapi walaupun RM100 lebih, anda boleh guna banyak kali dan boleh guna untuk explore pelbagai projek robotik. Jadi itu adalah satu kelebihan kalau kita beli sendiri. Tapi walau bagaimanapun, bukan maksudnya semua wajib beli, sebab di sekolah sudah ada. Ya, nanti kita boleh belajar guna di sekolah. Okey. Okey, jom sama-sama kita unboxing. Kita lihat apa yang ada dalam kotak microbit ini. Okey, jom kita buka. Okey, inilah yang ada di dalam ni ya. Ada satu wire banyak-banyak ni. Apa wire ni? Okey. Ada tempat letak bateri. Ada ini. Inilah dia sebenarnya microbit. Inilah chip micro pengawal microbit. Ini yang paling penting lah, otak dia. Kemudian 3 manual. Dan kita diberi banyak komponen-komponen elektronik yang kecil-kecil. Ya, kalau saya boleh buka, sekejap saya buka. Okey, kita buka peralatan-peralatan elektronik yang ada dalam ni, ya, yang kecil-kecil. Kita dapat lihat ada apa ni? Ini LED merah, ada LED kuning, hijau, ya. Ya, ada perintang. Ini perintang. Ini pun ada buzzer, pembas, dan ada micro servo. Okey, baik. Sekarang kita akan lihat kepada fungsi setiap komponen elektronik dalam projek microbit yang kita akan laksanakan. Okey, pertama, komponen pertama adalah micro pengawal. Ya, micro pengawal seperti mana kita telah belajar, dia ada banyak jenis. Contoh yang diberikan dalam ni adalah microbit. Dia ada juga contoh lain seperti jenama Arduino Uno. Okey, micro pengawal dia sebenarnya adalah chip komputer yang mana kita perlu programkan micro pengawal ini terlebih dahulu sekiranya kita hendak guna micro pengawal ini. Di mana kita boleh programkan dia? Kita boleh gunakan aplikasi pengaturcaraan programming seperti Microsoft MakeCode, Scratch dan beberapa jenis aplikasi yang lain. Okey, apa fungsi dia? Okey, micro pengawal ni fungsi dia adalah untuk memberi arahan. Dia memberi arahan kepada komponen elektronik yang lain dengan syarat dia telah diprogramkan untuk memberi arahan itu. Itu maksud dia. Komponen kedua adalah switch tekan. Saya rasa semua kenal switch. Switch fungsi dia adalah on dan off, di mana dia berfungsi untuk memutus dan menyambung litar elektronik.
Dia on dan dia off. Itu fungsi switch tekan. Yang ketiga, wire, ada wire dengan muncung tirus seperti muncung buaya. Kita kenali sebagai clip wire. Fungsi dia adalah untuk menyambung litar bermula dari papan mikro pengawal ke keseluruhan komponen elektronik yang lain. Jadi clip wire ni dia wire yang akan menyambungkan keseluruhan litar sehingga bersambung. Jadi selain dia membawa arahan yang diberikan oleh mikro pengawal, dia juga sebenarnya mengalirkan arus elektrik. Keempat, LED atau tingkatan kepada light emitting diode. Dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai diode pemancar cahaya. Bila kita sebut diode, ia sebenarnya bermaksud dua. Diode itu sendiri sebenarnya bermaksud dua kaki. Kita dapat lihat dia ada dua kaki. Satu kaki yang panjang, satu kaki yang pendek. Ia sebenarnya bukan sengaja dibuat seperti itu. Ada maksud di mana kaki panjang adalah terminal positif yang kita sebut sebagai anode, dan kaki pendek adalah terminal negatif yang kita sebut sebagai cathode. Jadi fungsi LED dia mengeluarkan isyarat dalam bentuk cahaya, ya. Dia boleh memancarkan cahaya. Dia akan bercahaya. Dia ada banyak warna. Ada warna merah, hijau, kuning, biru. Dan dalam projek RBT tahun 5 kita memakai dua warna, iaitu pertama warna merah dan kedua warna hijau. Okey, baik. Komponen kelima adalah perintang tetap, resistor. Resistor ni dia menghadkan arus elektrik yang masuk ke dalam litar. Jadi kita boleh mengurangkan arus yang masuk ke dalam litar elektronik tersebut. Keenam, kita ada buzzer atau dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai pembas. Fungsi buzzer ini sebenarnya dia mengeluarkan isyarat dalam bentuk bunyi. Jadi buzzer ni membolehkan kita punya litar elektronik berbunyi. Jadi lain jenis buzzer, lain jenis bunyi yang dikeluarkan. Ketujuh, kita ada motor servo. Motor servo ini dia berfungsi untuk membuat gerakan bersudut sehingga 360 darjah. Maksud dia motor servo ini dia boleh berpusing, dia boleh membuat rotation sebanyak 360 darjah. Maksud dia daripada A, kalau titik A di sini, dia boleh berpusing sampai habis titik, balik kepada A. Itulah maksud berpusing, membuat gerakan bersudut sehingga 360 darjah. Jadi dalam projek palang keselamatan, motor servo inilah yang akan menutup dan membuka palang keselamatan, sebab dia boleh membuat gerakan bersudut. Ini kita belajar dalam matematik. Dan terakhir adalah komponen ke-8, iaitu pemegang bateri. Fungsi dia adalah untuk membekalkan arus elektrik kepada litar elektronik. Yang sebenarnya membekalkan current adalah bateri. Tapi bateri itu sendiri dia tak boleh berfungsi kalau tidak dimasukkan dengan cara yang betul. Kerana bateri dia ada litar positif dan negatif dia. Bila kita masukkan ke semua empat-empat bateri dengan betul, barulah litar elektronik boleh berfungsi dengan baik.